Hai, apa khabar semua? Kali ni saya nak berkongsi dengan anda semua apa itu three-phase system ataupun sistem tiga fasa. Okey, untuk pengetahuan anda semua, sistem bekalan kuasa kita terdiri daripada dua jenis, iaitu satu fasa dan tiga fasa. Okey, sistem tiga fasa ni kebiasaannya digunakan di industri kerana mampu menampung beban yang tinggi. Okey, jom kita tengok apa itu sistem tiga fasa. Okey, ini merupakan pengenalan untuk three-phase system. Okey, yang pertama, three-phase supply is generated when three coils are placed 120 degrees apart and the whole rotated in a uniform magnetic field. Okey, so kalau awak masih ingat lagi, sebelum ni kita belajar tentang alternating current. Okay, so alternating current ni, yang kita belajar sebelum ni, ataupun alternating voltage ni, dia akan produce satu waveform. Okay, so waveform ni, terhasil melalui dua kaedah. Okay, satu sama ada konduktor tu bergerak, tapi magnetic field dalam keadaan pegun ataupun constant. Satu lagi, konduktor constant ataupun pegun, magnetic field bergerak. So, dia akan menghasilkan waveform ni, iaitu bekalan satu fasa. Okey, jadi untuk bekalan tiga fasa, dia perlukan tiga coil ataupun tiga konduktor yang diletakkan pada jarak 120 degree setiap satu. Maksudnya, kalau saya ada tiga konduktor, satu letak dekat sini, satu letak kat sini, satu letak dekat sini. So, setiap satu ni jarak dia adalah 120 degree. So, bila tiga-tiga konduktor ni bergerak, ataupun kalau dia pegun tapi magnetic field yang bergerak, dia akan menghasilkan, kalau yang ni satu konduktor hasilkan satu waveform ataupun satu fasa, jadi kalau kita ada tiga konduktor ataupun tiga coil, kita akan menghasilkan tiga waveform ataupun tiga fasa. So setiap fasa ni akan menghasilkan botan yang sama. Ketiga-tiga fasa ni dia akan menghasilkan botan yang sama, dan setiap fasa ni dikenali sebagai red, yellow dan blue. Dan dia punya sequence, dia punya urutan, biasanya dia start, kita tengok siapa yang start dengan kosong. Dan biasanya yang initial start dengan kosong ni kebiasaannya adalah warna merah. Warna merah. Kalau mengikut national standard, kalau mengikut standard negara, fasa ni dia punya turutan dia adalah red, yellow, blue. Maksudnya, fasa yang pertama yang start dengan kosong ni adalah red, yang kedua ni adalah yellow, yang ketiga ni adalah blue. Dan kita ada dua cara untuk buat sambungan three phase ni. Satu kita panggil sebagai sambungan star, satu lagi kita panggil sebagai sambungan delta. Seterusnya jom kita tengok video ni. A circle is 360 degrees and the clock divides the circle into 12 sections so that each hour covers 30 degrees of the circle. Going from 12 to 3 is 90 degrees. Going from 12 to 4 is 120 degrees. When generating three-phase power, the copper lines are located 120 degrees apart. So when you're at the 4 o'clock position in our example here, that's 120 degrees away from line 1.
And at the 8 o'clock position, it's 120 degrees away from both the 4 and 12 o'clock positions. The 3 lines are equally spaced around the circle. If the North Pole is closer to one of the 3 wires, then the electrons move in that direction. The closer the South Pole gets to each wire, the more the electrons move away from the South Pole. In each 3 of these lines, as the electrons are moving back and forth, they are not always moving in the same direction or speed as the other 2 lines. Okay, so kalau kita saksikan video tadi ni, okay, saya ambil video ni daripada YouTube. Okay, so ni daripada negara luar. So kalau awak tengok kat sini dia pakai warna merah, hijau dan kuning. Okay, tapi kalau dekat negara kita, standard dia, kita pakai warna merah, biru dan kuning. Ataupun, red, yellow, blue. Okay, merah, kuning dan biru. Okay, so ini adalah application untuk bekalan 3 fasa. So tadi masa mula-mula tadi saya ada bagi tahu, okay, bekalan 3 fasa ni kita boleh sambung pada 2 jenis sambungan, iaitu star dan delta. Okay, so kebiasaannya untuk sambungan star ni, okay, kegunaan dia, aplikasi dia kita guna pada domestic user. Okay, dan untuk delta connection biasanya untuk industrial user. Okay, sekarang kita tengok apa kelebihan sistem 3 fasa berbanding single phase. Okay, yang pertama kat sini kita tengok dari segi cost. Okay, so dia cakap kat sini size of conductor in 3 phase is 75% only the size of conductor in a single phase with the same rating of power. So kat sini maksudnya size conductor yang diperlukan untuk produce power yang sama dengan single phase ni, saiz dia lebih kecil, sebanyak 75% daripada saiz konduktor pada single phase. Jadi bila saiz konduktor ni kecil, maksudnya dia punya cross sectional area ni pun kecil. Jadi bila cross sectional area dia kecil, so cost dia lebih kurang. Okay, so kalau single phase dia punya saiz besar, maka dia punya cross sectional area dia lebih saiz dia lebih besar lah, and then cost dia pun lebih tinggi. Okay, sebab apa? Sebab konduktor yang diperlukan tu bila semakin besar, jadi semakin mahal lah harga dia. Okay, yang kedua kita tengok dari segi power. Okay, so kalau 3 phase ni dia boleh produce pelbagai dalam bentuk pelbagai range power. Okay, manakala untuk single phase, okay, dia hanya boleh produce limited power range. Okay, dari segi size pula, 3 phase ni biasanya lebih kecil dan single phase ni lebih besar. Okay, and then maintenance, dari segi maintenance, okay, so dekat sini dia kata 3 phase ni biasanya dia lebih tahan lasak, robust, okay, dan murah, and then dia punya output ni lebih stable, so dia perlukan kurang maintenance. Okay, berbanding single phase, okay, maintenance dia mahal sebab dia punya output ni kurang stable, so dia perlukan maintenance yang tinggi. Okay. Okay, so kita sambung cara untuk generate 3 phase EMF ataupun voltan pada bekalan kuasa 3 fasa. So tadi macam yang saya terangkan sebelum ni, okay, 3 phase generator have 3 coil fixed at 120 degrees to each other with the same amplitude and frequency. Okay, inilah. Okay, so ni kalau awak tengok dekat slide saya ni. Okay, so ini konduktor yang pertama, red. Okay, ini yellow dan ini blue. Okay, jadi bila ketiga-tiga konduktor ni bergerak, okay, sekarang dia bagi gambar
dia bagi kaedah kalau konduktor ni bergerak tapi magnetic field ni pegun. Okay. So bila dia bergerak, dia akan produce waveform ni. Okay, dia akan produce waveform ni. So yang conductor rate ni bila dia bergerak, dia akan produce yang ni, waveform yang ni. So yellow ni kedudukan dia dengan red ni adalah sebanyak 120. So dia akan produce waveform. Okay, dia ada maksudnya dia lagging waveform rate ni sebanyak 120. Okay, awak nampak kat sini pada jarak 120. Dan waveform ataupun fasa yang dihasilkan oleh blue ni, okay, konduktor blue ni, okay, dia akan lagging yellow sebanyak 120. Okay, ni yang blue punya. Dia akan start dekat sini. Yellow dekat sini. Yellow dia akan lagging red sebanyak 120. Blue dia lagging yellow sebanyak 120. Ataupun kita boleh cakap blue lagging red sebanyak, kalau ni 120, kalau macam ni, kalau ni 120, maksudnya blue lagging red sebanyak 240. Blue lagging yellow sebanyak 120. Okay. So ni dia nak tunjuk phasor diagram lah. Okay. So ni kata tadi red start dengan kosong. Okay. Blue, yellow. Okay. So ketiga-tiga ni diletakkan pada jarak setiap satu ni 120 degree. Okay. Okay. So seterusnya, okay, three-phase generator have three coil fixed at 120 degrees to each other with the same amplitude and frequency. Okay, so ingat bekalan tiga fasa, okay, dia terhasil daripada tiga coil ataupun tiga konduktor yang diletakkan setiap satu tu pada jarak 120 degree setiap satu, dan dia akan produce, dan setiap fasa yang terhasil tu, okay, amplitude dan frekuensi dia adalah sama. Okay, dan setiap fasa tu dikenali sebagai red, yellow dan blue. Okay, so nak hasilkan tiga fasa ni tadi, okay, sama ada coil tu bergerak, berpusing dan magnetic field constant, ataupun satu lagi magnetic field yang rotate tapi coil ni akan static ataupun constant. Okay. So the loops are being rotated anti-clockwise. Okay, ingat anti-clockwise, dia bergerak, dia rotate anti-clockwise, and each loop is producing exactly the same EMF with the same amplitude and frequency, but the loop Y lags loop R by 120 and the loop B lags loop Y by 120. So maksudnya tadi bila dia rotate anti-clockwise, okay, so setiap loop tu dia akan hasilkan fasa ni tadilah, waveform ni. Okay, so yang mula-mula sekali yang start dengan kosong ni adalah red. Okay, so bila dia cakap sama amplitude, maksudnya atas ni semua sama lah. Okay, dia punya ketinggian waveform ni semua sama. Bila dia kata same frequency, maksudnya awak punya waveform ni, fasa ni pun, dia punya jarak pun sama juga. Okay, so kalau dia cakap dekat sini, loop Y lag loop R red by 120, maksudnya yellow lag red sebanyak 120 degree. So katalah dekat sini, yellow start dekat sini. Okay, sama. So ini adalah 120 degree. Sini kosong, so sini 120 degree. Okay, and B ni blue lag yellow by 120. So maksudnya ni yellow start dekat sini. So daripada sini ke sini katalah lagi 120 ataupun kat sini 240. So sini blue. Okay, so ni yang dia cakap blue lag yellow by 120 ataupun blue lag red by 240. Okay, kalau red
240. Lag ni maksudnya, ingat lagi, lag ni mengekori. Okay. And then this is the same for the associated loop Y1, B1 and R1. Okay, yellow one, blue one and red one. At any moment, the EMF generated in the three loops are as follow. Okay, so sama juga, setiap fasa ni ataupun setiap waveform ni ada dia punya equation dia. So kalau rate ni, okay, rate ni sebab dia start dengan kosong, jadi persamaan dia yang ni lah. Kalau awak masih ingat lagi tajuk alternating current, so untuk persamaan untuk rate, okay, EMF ataupun voltan yang terhasil pada fasa rate adalah ER, EM sama dengan sin theta. Okay, so untuk yellow, okay, bekalan yang terhasil pada fasa yellow ni, okay, theta tolak 120. Okay, sebab dia punya fasa ni tak starting dengan kosong, dia start pada 120. Okay, so fasa pada blue, dia akan hasilkan voltan persamaan dia EB sama dengan EM sin theta tolak 240. So kita kira daripada kosong ni. So maksudnya ini adalah persamaan untuk blue. EM sin theta tolak 240. Kalau yellow, EY KEM sin theta tolak 120. Okay. Okay, jom kita tengok video ni. Okay, macam mana bekalan 3 fasa terhasil menggunakan 3 konduktor. Okay, so kalau awak tengok video tadi ni, okay, awak nampak kalau macam ni contoh konduktor, 3 konduktor tu pegun. Okay, so magnet tu bergerak. Okay, medan magnet tu yang rotate secara anti-clockwise. So bila dia bergerak, dia akan menghasilkan setiap contoh bila medan magnet tu lalu dekat red, so fasa yang red tu akan terhasil. Okay, lepas tu yellow, lepas tu blue. Okay, so kalau macam contoh dekat sini, contoh video ni, red dulu, baru blue, baru yellow. Okay, sebab awak tengok kat sini, bila dia lalu dekat red ni akan lalu dekat merah ni. Okay, yang merah ni. So seterusnya, bila dia pusing anti-clockwise, dia jumpa biru dulu. So sebab tu awak tengok blue ni, okay, pada video ni, blue ni, okay, dia terhasil dekat sini. So, ini pada jarak 120 degree. And then, bila dia rotate, then dia jumpa yellow. Okay, so yellow, so kat sini 120 kan. So, awak nampak kat sini, sini blue. And then, yellow ni, starting dia kat sini lah. Okay, so jarak dia kat sini, ke sini, 120 degree. Ataupun kalau daripada kosong, 2400 degree. Maksudnya kat sini kosong. Okay, dia rotate dekat sini 120 degree. Dia rotate kat sini 240. So dia rotate kat sini baru jumpa balik 0 degree. Okay. Okay, so ini adalah vector diagram untuk 3 fasa dalam bentuk geometri, okay, dan juga konvensional. So kalau dalam bentuk geometri ni, okay, kat sini biasanya dia select one phase as reference. So kalau kat dalam bentuk geometri ni awak tengok, okay, dia pilih satu fasa sebagai rujukan. So kalau kat sini kita tengok dia merah, dia letak sebagai reference. So kat sini kosong. Okay, so dalam bentuk geometri ni juga dia akan tunjuk konsep leading and lagging. So kalau kat sini red dah letak kosong, so 120. Okay, lepas tu blue. Okay, kalau ikut standard kita sepatutnya sini yellow lah. Okay, so kat sini blue. Okay, jadi sebab dia nak tunjukkan konsep leading dan lagging kan. Jadi bila red ni kosong, bermaksud red ni akan leading
yellow sebanyak 120 ataupun yellow akan lagging rate sebanyak 120. Sama juga kalau kat sini blue. Kalau macam ni kita boleh cakap blue dia lagging yellow sebanyak 120 ataupun blue lagging rate sebanyak 240. Yellow leading mendahului blue sebanyak 120. Kalau dalam bentuk konvensional, dia just nak tunjuk yang setiap fasa ni dia ada different 120 degree. So maksudnya dia tak letak pada reference lah, tak kisah mana-mana pun. So kat sini dia nak tunjukkan red dengan yellow 120, red dengan blue pun 120. Blue nak ke yellow pun 120, blue nak ke red pun 120. So seterusnya ini adalah sambungan delta. Macam tadi saya ada bagi tahu bekalan 3 fasa ni dia ada 2 sambungan, 1 star, 1 delta. Now kita tengok yang delta dulu. So kat sini dia ada tunjuk untuk delta ni, dia ada tunjuk satu dalam bentuk fizikal, satu konvensional. Fizikal ni means kalau kita buat sambungan sendirilah. Sambungan kalau kita sambung satu-satu, kalau kat sini kita ada 3 coil ataupun 3 konduktor, so katalah kat sini saya label sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 6. So kalau kita tengok kat sini red dia akan sambung pada kaki satu konduktor satu. So kaki 2 konduktor 1 ni, so kata ni konduktor 1, konduktor 2, konduktor 3 ataupun coil 1, coil 2, coil 3. So kaki 2 coil ni ataupun kaki 2 konduktor ni akan sambung pada yellow. So yellow, kaki 3 yellow sambung juga dengan kaki 2 coil 1. Kaki 4 coil 2 akan bersambung dengan blue. Which is kaki 5 coil 3. So ini 6 ni, kaki coil kedua bagi coil 3 ni, nombor 6 ni akan bersambung dengan red ataupun kaki 1 coil ni. So kita tengok tadi ni red dia ada red ni tadi. Dia jumpa nombor 1 dulu. Ni nombor 1. So maksudnya ni nombor 2 lah. So kalau yellow ni, dia akan jumpa 3 dulu. So ni yellow. So maksudnya ni 3, sini 4. So blue, dia jumpa 5 dulu. So blue ni kat sini, blue. Ni blue. So sini nombor 5, sini nombor 6. Kita tengok semula. Betul tak? Tadi kaki red dia akan jumpa 1. Kaki red dia akan jumpa point 1. Kaki 2 red ni akan join dekat yellow. Ataupun kaki 3 coil 2. Betul tak? Nombor 2 akan sambung dengan yellow kat sini. Sambung yellow kat sini. Ataupun kaki 3 coil kedua. So kaki 4 dia, kaki nombor 4 ni akan bersambung dengan blue. Betul tak? Kaki 4 dia kena ada connection dengan blue. Betul tak? Ada connection dengan blue. Ataupun kaki nombor 5. Kaki point sambungan pada blue dan juga 5. Nombor 6 dia akan sambung pada red ataupun nombor 1. Nombor 6 dia akan ada sambungan dengan red dan juga kaki nombor 1. So ini biasanya kalau standard dalam konvensional ni, ikut standard, kita tak lukis dalam bentuk ni lah. Kita lukis dalam bentuk ni. Ni delta. Yang segitiga ni awak ingat, ini adalah bentuk delta ataupun sambungan secara delta. Ni adalah vector diagram untuk delta system. So biasanya kalau delta system, vector diagram kita lukis dalam bentuk current. Kita gunakan current. So kat sini dia nak tunjuk kalau
IR. Okay, ni IR. Okay, so awak tengok kat sini IR. Okay, contoh ni, okay, 30 degree daripada sini. Okay, kita dapat IR kecil ni, rate ni. Okay, so dia tarik ke bawah. So, yang bawah tu negatif. Yang ni adalah positif lah. Okay, so kalau IY, ni IY besar. Ni IY besar. So, sebelah kiri dia, okay, dia tarik 30 degree. So, ni IY kecil. So, dia tarikkan ke belakang. So, ni negatif IY. Okay, sama juga dengan IB. Sebelah kiri dia, ni 30 degree ni, okay, adalah IB kecil. So, yang ke belakang ni adalah negatif IB. Okay, jadi kalau persamaan vektor diagram untuk IR, kita tengok ni IR. So, IR bersamaan dengan IR ni tolak IB. Ni tolak yang ni. So, dapat yang ni, IR ni. Okay, kalau nak cari IY, this one, IY ni. IY kecil tolak dengan IR. IY tolak IR. So, kalau IB kecil tolak dengan IY. IB kecil tolak dengan IY. Okay. Okay, ini pula sambungan 3 fasa secara star. Okay, so sama juga macam delta tadi. Okay, katalah saya label 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okay, so tadi rate akan jumpa 1. Okay, rate, so sini 1 lah. So maksudnya sini 2. Okay, yellow, dia jumpa 3 dulu, baru 4. So yellow, so sini 3, sini 4. Blue, dia jumpa 5 dulu, baru 6. Okay, blue akan jumpa 5 dulu, baru 6. Okay, so kita tengok kat sini. Red, dia akan jumpa kaki nombor 1. Red akan jumpa kaki nombor 1. Okay, kaki 2, okay, dia akan jumpa kaki 2 ni, awak tengok, dia akan jumpa kaki nombor 4. 2 akan jumpa kaki nombor 4. Okay, betul. Lepas tu, yellow akan jumpa kaki 3. Yellow akan jumpa kaki 3. Okay, kaki 4 akan jumpa, awak tengok kat sini, akan jumpa kaki 2. Ataupun dia akan jumpa kaki 6. Okay, betul tak? 4, dia akan jumpa 2, dia akan jumpa 6. 4, dia ada sambungan dengan nombor 2 dan juga dia ada sambungan dengan nombor 6. Okay, so blue nombor 5. Blue tadi nombor 5. So nombor 6 dia ada sambungan dengan tadi. Sambungan nombor 6 ni ada sambungan dengan nombor 4 dan juga nombor 2. Nombor 4 dan juga nombor 2, betul. Dan juga dia ada sambungan dengan N ni adalah neutral. Okay, so 6 ni ada sambungan neutral. 6 kat sini point ni juga. Okay, sebab ni point ni pun sama juga bersambung. Okay, dia ada sambungan dengan neutral. Okay, untuk star connection sahaja yang ada neutral. Okay, so ini dalam standard lah. Biasanya kalau star, kita tak lukis dalam bentuk ni lah. Ni kalau kita buat satu-satu. Okay, bila kita bentuk dalam bentuk standard dia. Okay, ini adalah sambungan secara star. Okay. Okay, ini pula adalah vector diagram untuk star system. Okay, kalau vector diagram untuk star ni, kita gunakan persamaan voltage. Kalau delta tadi, kita guna persamaan current. Okay, star system, kalau star, kita gunakan persamaan voltan. Okay, so kalau kat sini, okay, VRY ni, okay, awak tengok persamaan dia VR tambah negatif VY. Okay, macam mana dia dapat? Okay, so katalah ni VR. Okay, VR. So, dia tarik ke bawah. Ni negatif VR. Okay. Ni negatif VR. Ni VR. So, VY. Okay, this one VY. Okay. Dia
daripada sini 120 ni Vy tarik ke belakang ni adalah negatif Vy. Ni negatif Vr. Okey, Vb tarik ke belakang ini adalah negatif Vb. Okey. So Vry adalah di antara Vr tambah negatif Vy. Maksudnya Vr tolak Vy adalah Vry. Okey. Vyb adalah Vy tolak Vb. Nak senang awak tengok kat sini lah. Vbr sama juga dengan, tengok depan dia dulu, B. Blue tolak voltage pada red. So awak akan dapat persamaan vektor untuk Vbr. Okey. Okey, dalam three-phase system, kita ada dua jenis voltage dan juga dua jenis current. Okey, so voltage terdiri daripada phase voltage, okey, phase voltage dan juga line voltage. Okey, so voltage, okey, ada phase, ada line. Okey, so phase voltage adalah voltage yang induced in each coil. Okey, awak ingat voltage phase adalah voltage yang induced in each coil. Okey, kalau line voltage across any two live terminal. So awak ingat kalau line voltage, okey, dia adalah voltage pada live terminal. Okey, kalau current pun ada dua jenis. Okey, current phase, okey, this one, dan juga current line current. Okey, so phase current adalah current induced in each coil. Okey, line current across any live terminal. So maksudnya dekat sini saya buat kesimpulan untuk voltage dengan current. Kalau kita nak ukur phase, current ke, nak phase voltage ke, so dia dekat bahagian coil. Okey, kalau awak nak cari voltage ataupun current pada line, okey, awak kena cari dekat bahagian, okey, live terminal. Okey. Okey, jom kita tengok untuk delta connection dulu. Okey, so ini sambungan secara delta. So awak kena faham, okey, ini tiga jenis coil. Ni coil ni, okey, bahagian coil. So ingat tak tadi saya cakap bahagian coil ni kita boleh dapat voltage dan current phase. Okey, so kalau kita nak dapat voltage phase, maksudnya kita letak kita punya meter ni parallel dengan kita punya coil. Salah satu coil awak boleh letak. Okey, then you akan dapat V phase. Kalau nak dapatkan current phase, maksudnya current phase ni current pada coil. Ingat phase ni maksudnya pada coil. Jadi current phase, current yang mengalir pada coil. Current dekat sini. So kalau kita nak ukur current yang mengalir pada coil, kalau awak ada meter, awak kena open circuit lah dekat sebelum coil ni ataupun selepas coil ni untuk ukur current phase. Okey. Untuk voltage dan current line, tadi saya kata dia dekat bahagian live terminal. So kat mana live terminal? Okey, ni live terminal. Mungkin ni red, yellow, blue. So red, yellow, blue ni lah wire terminal, bahagian terminal. Okey, so kalau awak nak dapatkan voltage line, okey, voltage line ni maksudnya dekat, dia kata tadi voltage line ni kena ukur dekat any two terminal. Any two live terminal. So sama ada awak letak meter awak nak dapatkan line voltage ni, sama ada awak letak meter awak satu dekat red, satu dekat yellow, ataupun boleh juga yellow satu lagi dekat blue, ataupun boleh juga nak letak dekat red and then dekat blue.
Okay, mana-mana dua live terminal. So, ni live terminal lah. Ni live terminal untuk red, ni live terminal untuk yellow, ni live terminal untuk blue. So, kalau kita nak ukur current line dekat live terminal. So, current line ni adalah current yang mengalir dekat live terminal. So, ni current line. Ni current line. Ni current line. So, kalau awak nak ukur current line, okay, katalah dia nak suruh ukur pakai meter pada dia nak suruh dapatkan current line. So awak tahu current line dekat sini. Jadi kat mana awak nak letak meter awak? Awak kena open circuitkan dekat live terminal ni and then letakkan meter. Then baru dapat I line. Okay. So bila kita ukur, okay, so ini persamaan yang awak kena ingat. Okay. Untuk delta connection, V-line sama dengan V-phase. Maksudnya bila kita ukur untuk delta connection, nilai V-line sama dengan nilai phase voltage. Okay. Line voltage sama dengan phase voltage. Okay. Tetapi untuk current, okay, persamaan dia I-line sama dengan punca kuasa 3 I-phase. Okay, so maksudnya kat sini, kalau awak, contoh kat sini awak ukur awak punya phase current dapat 10, darabkan dengan punca kuasa 3, awak akan dapat 17.32 ampere. Okay, so ni formula yang kena awak ingat bagi sambungan delta. Okay. Okay, so ini summary yang tadilah. Okay, so kalau awak tengok kat sini, okay, kita tengok phase voltage. Phase voltage dia label VR, VY, VB. So kita cakap kita bincang tadi, phase voltage adalah voltage pada coil. Okay, so ni VR, VY, VB. Okay, so kenapa VR kat sini? So maksudnya daripada sini kat sinilah. Okay, VR dari sini ke sini. Okay, VY kita letak meter daripada sini ke sini. Okay, VY. VB maksudnya daripada point sini. Okay, VB. Dan hujung ni point sini. Kita letak kita punya meter. Dan kita akan dapat V phase kat sini. Okay, phase current adalah current pada coil juga. So kat sini dia label sebagai IR, IY, IB. Okay, so sini kita punya coil. So current ni. Ni kita punya current. Fasa, ni kita punya phase current, ini kita punya phase current. Okay, so kalau untuk line voltage, okay, untuk line voltage saya label sebagai hijau kat sini. So kat sini dia kata VRY, VYB, VBR. So inilah VRY. So maksudnya daripada point sini ke sini, ataupun kita ambil VYB. Sama ada kita letak meter VYB letak sini ke sini, ataupun boleh juga VBR daripada point sini sampai sini. Okay, ini. So untuk line current IR, IY, IB. So line current adalah current pada live terminal. Okay, so ni lah. Ni IR, ni line current, ni line current. Okay, current yang mengalir pada live terminal. Okay, current phase, current yang mengalir pada coil. So awak ingat, phase nilai yang kita ukur pada kita punya coil ataupun kita punya load. Line yang kita ukur pada terminal. Okay. Okay, untuk star connection, okay, cara kita nak letakkan meter tu sama je. Untuk cari line voltage, phase voltage, kalau awak tengok cara bila kita nak ukur tu, cara nak letak meter tu sama je. Okay, ingat kalau phase dekat coil. So, meter ni parallelkan dekat tempat coil tu. Any coil. Okay, line voltage, pilih dua live terminal. Mana-mana dua live terminal. Then you can get live voltage. Okay, kalau nak dapatkan line current, kena open circuit. So kalau nak kalau line current kena open circuit dekat live terminal.
Kalau nak dapat phase current, kena open circuit dekat bahagian coil. Okay. So, cuma kalau star connection ni, dia punya formula terbalik daripada delta connection. Okay. Kalau star connection, current line yang sama dengan current pada phase. Maksudnya, kalau awak ukur sambungan star, kalau awak ukur phase current, biasanya awak mesti akan dapat line current sama dengan phase current. Okay. Kalau tadi delta sebaliknya. Okay. So, untuk star connection, V line sama dengan punca kuasa 3 V phase. Okay. So, kalau phase voltage awak ni darabkan dengan punca kuasa 3, awak akan dapat 208 volt. Okay. Okay, so sama juga macam tadi. Okay, ni adalah summary lah untuk phase dan juga line voltage dan current untuk sambungan secara star. So kalau kita tengok kat sini, kalau phase voltage VR, VY dan VB ataupun VRN, VYN, VBN. Okay, jadi VR kat sini, maksudnya kalau kita nak dapatkan phase voltage parallel voltage yang drop dekat coil ni. So kalau nak letak meter, kita kena letak secara parallel dekat coil tu, salah satu coil. Okay, kalau letak dekat coil red, dia jadi VR lah. Kalau letak dekat coil yellow, dia jadi VY. Kalau diletak kat coil blue, dia akan jadi V blue. Okay, untuk cari kalau phase current, IR, IY, IB. So phase current dekat sini lah. Kalau dekat red, ini adalah phase current pada red. Okay, so ini adalah phase current pada yellow. Ini adalah phase current pada blue. Okay, so ini adalah phase current duduk dekat coil. Okay, kalau line voltage, okay, maksudnya voltage pada terminal, pada mana-mana 2 point terminal live. Okay, sama ada awak ambil red dengan yellow ataupun yellow dengan blue untuk letakkan meter. Okay, ataupun red ke blue. Okay. Untuk line current, okay, line current adalah current yang mengalir pada live terminal. Okay. So sama ada kat sini, ni IB, so ni IY, okay, ni IR. Okay. So hasil tambah IR tambah IY tambah IB sama juga dengan current pada neutral. Okay, seterusnya mengenai balance load in a three-phase system. Okay, balance load ni maksudnya, okay, tak ada, okay, no load in a neutral line. So kita tahu dalam sambungan star sahaja yang ada neutral. Okay, so balance load ni bermaksud tak ada load pada neutral line at any instant and the neutral line can be removed resulting in the three-wire star system as shown below. Maksudnya dalam keadaan balance load, okay, kita boleh abaikan neutral line. Okay, sebab dalam star sahaja yang ada neutral line. So bila star connection tu dalam keadaan seimbang, kita boleh abaikan line neutral. So it can be proved that at every instant for balance load, the algebraic sum of the current flowing in the three conductor is 0. So dalam balance load, okay, hasil tambah current yang masuk, okay, pada 3 conductor sama juga dengan kosong. So bila current hasil tambah ketiga-tiga current tu sama dengan kosong, so kita boleh abaikanlah neutral line pada star connection. Okay, so ini adalah formula untuk mengira power pada three-phase system. Okay, so kalau kita tengok dekat sini, okay, awak boleh tengok formula dia dekat sini.
Okey. Kalau beza dia, kalau single phase, okey, formula untuk kira power, okey, yang kita ukur, yang kita kira tu kita guna phase, voltage phase sebenarnya. So kita tahu basic dia, okey, nak ukur power, voltage kali dengan current cos theta. Okey. So untuk three phase sama juga dia punya formula, cuma kalau phase, okay, sebab kita tahu three phase ada dua jenis voltage, kan? Ada dua jenis voltage, satu voltage fasa, satu voltage line. Jadi pada fasa, okay, pada bahagian fasa, kalau kita nak ukur power, kita nak kira power, okay, kita ambil formula single phase power ni kita darab dengan 3. Kalau kita nak kira power pada line, okay, kita kena darab formula power darab dengan punca kuasa 3. Tapi voltage tu kena guna V line dengan I line. Kalau nak nak kira power dekat phase, kena guna voltage phase dengan current phase. Okay. So, biasanya power ni yang awak kira ni, cos theta ni, okay, kita yang kita kira tu adalah power, real power. Okay, yang unit dia dalam watt. So kalau dia bagi contohlah 21 kilowatt. So maksudnya dia bagi awak nilai P. Okay, so ini yang kita cari ni, yang kita ukur biasanya, yang kita calculate ni, power ni biasanya kita calculate power P. Kalau dia suruh cari reactive power pada fasa, so awak kena guna formula ni lah. Tak boleh guna cos theta, kena guna sin theta. Kalau nak cari power, reactive power pada line, so sama juga, cuma kena darab dengan sin theta. Okey, sama begitu juga dengan apparent power. Okey, so ini dia punya formula. Okey, ini adalah summary lah. Apa yang kita dah belajar setakat ni. Okay, so kita tengok satu-satu. Okay, mula-mula simbol. Okay, so untuk star connection, okay, sama ada bentuk ni ataupun bentuk ni lah dia punya simbol. So untuk delta connection, biasanya kita buat segitiga ni, kita tahulah ini adalah sambungan secara delta. Okay, dari segi voltan, okay, bagi star connection, kita ingat star connection V line sama dengan punca kuasa 3 V phase. Okay, kalau delta, V line sama dengan V phase. Okay, kalau current, dia terbalik. Okay, star connection, I line sama dengan I phase. Kalau delta connection, I line sama dengan punca kuasa 3 I phase. Okay, so pada balance condition, which is pada balance condition maksudnya hasil tambah current bersamaan dengan kosong. Okay, ni untuk star connection lah. Okay, so untuk delta connection, balance condition apabila hasil tambah voltage, okay, sama dengan kosong. Okay, so ini adalah formula untuk power. So kalau phase pada single phase power, okay, kita pakai formula ni. So biasanya kalau kita nak nilai yang kita kira power pada single phase tu adalah voltan fasa. Okay, so untuk three phase, okay, kita boleh kira power pada elemen fasa dan juga line. So kalau nak kira power pada elemen phase, so kena guna V phase I phase darab 3 cos theta. Ataupun kalau nak kira power pada line, so kena guna voltage line darab I line darab dengan punca kuasa 3 cos theta. Okay, sama juga. Maksudnya pengiraan power sama ada star ke delta ke, formula yang sama. Okay. Okay, kita dah habis dah. Okay, topik untuk three phase system. Okay, so untuk uji kefahaman atau untuk tambah lagi kefahaman awak tentang three phase system, okay, jom kita buat exercise ni sama-sama. Okay, so soalan yang pertama, okay,
dia kata 3 loads each of resistor 50 ohm are connected in star to a 400 volt 3-phase supply. Dia nak awak cari phase voltage, phase current dan juga line current. So sebelum kita selesaikan, kita cari jawapan untuk soalan ni, kita kena kenal pasti apa nilai yang diberi dalam soalan. Yang pertama, dia bagi each of resistance 50 ohm. Means kat sini awak punya 3 phase tu dia bagi load awak dalam bentuk resistor yang disambungkan secara star. So maksudnya kalau star sinilah. Ada 3 resistor. So setiap ni nilai dia adalah 50 ohm. And then dia kata to a 400 volt 3-phase supply. Ingat kalau dalam soalan dia bagi nilai voltage supply, itu adalah voltage line. So means kat sini VL awak bersamaan dengan 400 volt. Ingat dalam soalan kalau dia bagi supply, voltage supply, so itu adalah voltage line. Line voltage. So yang pertama dia nak awak cari phase voltage. Ingat tak lagi formula sebelum ni? Kalau star connection, kalau star connection, V line sama dengan punca kuasa 3 V phase. So dia nak V phase. Awak ada V line iaitu 400. So kita bolehlah cari V phase. Kita jadikan V phase sebagai perkara rumus. V phase sama dengan V line bahagi dengan punca kuasa 3. So V line 400 bahagikan dengan punca kuasa 3. Cuba awak tekan kalkulator. So sepatutnya awak akan dapat 231 volt. Seterusnya, ni dah settle. Dia nak cari phase current. So untuk sambungan star, awak tahu current pada line sama juga dengan current pada phase. Tapi sekarang, line current pun dia nak awak cari. So macam mana awak nak cari I phase? Ingat balik. Current phase ni adalah current yang mengalir pada coil. Ingat balik Ohm's law. V equal to I R. Kalau kita nak cari current pada resistor ni, current sama dengan V over R. Jadi kita ada R, kita ada tak V? So kat sini kita nak cari current phase. Maksudnya kalau kita nak cari current phase, kita kena guna V phase bahagi dengan R. So ingat kita nak cari current phase dekat coil. So kat coil ni ada V phase. V phase ni kita dah dapat dah dekat soalan A ni. Jadi kita bahagikan dengan R, resistor kat situ, dan kita akan dapat I phase. So V phase awak, kita dah kira tadi, 231, bahagikan dengan resistor kita, 50 ohm. So cuba tekan kalkulator. So sepatutnya awak akan dapat I phase 4.62 ampere. Soalan terakhir, dia nak line current. So inilah tadi. I line sama dengan I phase kalau sambungan secara star. So I phase kita dah dapat tadi. So maksudnya I line pun sama dengan 4.62 ampere.
Okey. Okey. Soalan yang kedua. Okey, exercise yang kedua. Soalan dia, 3 loads, each of resistance 50 ohm, are connected in delta to a 400 volt 3-phase supply. Okey, cari phase voltage, phase current dan juga line current. Okey, macam tadi juga, sebelum kita selesaikan, kita cari jawapan, kita kena pasti apa nilai yang diberi dalam soalan. Okey. So sekarang dia cakap dia kata ada 3 load, setiap satu tu adalah resistor yang bernilai 5 ohm disambung secara delta. So delta segitiga ni ada 3 resistor. So setiap satu ni nilai dia adalah 50 ohm. Okey. Dan disambung pada 400 volt. So maksudnya 400 volt ni adalah awak punya V-line. Okay. So yang pertama dia nak awak cari phase voltage. Okay. Ingat balik formula yang kita dah belajar sebelum ni. Untuk sambungan secara delta, okay, V-line sama juga dengan V phase. So kita dah ada dah V-line sama dengan 400. So maksudnya V phase kita pun bersamaan dengan 400 volt juga. Okey. Dah selesai. A, B. Okey, dia nak awak cari phase current. Okey. So untuk delta connection, okey, I line sama juga dengan punca kuasa 3I phase. So sama juga macam tadi. Okey. Kalau kita nak cari I phase, kita ada formula ni. Tapi kita tak ada lagi I line ni. Jadi kita kena guna, kita tahu I phase ni adalah current pada load awak. Jadi kita ada load, kita dah ada voltage yang drop dekat sini. Pada setiap resistor ni kita dah ada dah. Jadi kita bolehlah cari I phase, current yang kita bolehlah cari I phase kat sini. So, kita tak boleh guna formula ni. So, I phase bersamaan dengan V phase bahagikan dengan R. So, V phase awak tadi dapat 400 bahagikan dengan 50 means I phase awak nilai dia adalah 8 ampere. Okay. Okay, so kita dah dapat phase current. Okay, C. Kita nak cari line current. So, kita boleh gunalah formula ni tadi. Okay, I line sama dengan punca kuasa 3 I phase. So, I line, okay, I phase kita dah dapat. So, kita boleh masukkan dalam formula. Okay, ni 8. So, cuba tekan kalkulator. Okay, sepatutnya awak akan dapat 13.86 ampere. Okay, dah settle untuk exercise yang kedua. Okay, kita sambung dengan exercise yang ketiga. Okay, soalan dia, a star-connected load consists of 3 identical coil, each of inductance, okay, dia bagi kat situ 159.2 mH and resistance 50 ohm. Okay, if the supply frequency is 50 Hz and the line current is 3 ampere, determine the phase voltage and the line voltage. Okay, macam biasa, sebelum kita cari jawapan. Okay, so kat sini dia cakap a star. Okay, star. Okay, tapi kat sini dia cakap load dia consist, dia punya load ni terdiri daripada 3 coil, which is inductance.
dan resistor. Okay, bila dia bagi tahu macam ni, maksudnya load ni dia ada konduktor dan juga resistor. Okay, setiap cabang ni ada konduktor dengan resistor. Maksudnya kat sini 159.2 mili, sini 50 ohm. Sini 159.2 mili, sini 50 ohm. Okay, sama juga sini 159.2 mili, sini 50 ohm. Okay, tu maksud dia sebab dia kata each of inductance 159 and resistance. Maksudnya setiap cabang ni. Okay, jadi maksudnya kat sini soalan macam ni, okay, dia boleh bagi tak semestinya load awak tu resistor sahaja. Okay, dia boleh jadi resistor campur induktor ataupun resistor campur kapasitor ataupun dia boleh jadi resistor campur kapasitor campur induktor. Okay. Dan dia kata dia bagi supply frekuensi, dia tak bagi voltage, dia bagi frekuensi 50 Hz dan line current 3 ampere. So frekuensi 50 Hz, so I line sama dengan 3 ampere. Okay, yang pertama dia nak awak cari phase voltage. Okay, so nak cari phase voltage. Okay, so phase voltage dekat bahagian load kat sini. Okay, so V phase sama dengan I phase darab dengan, kalau sekarang ni awak punya soalan dia dah ada R campur induktor kan. Jadi kita tak bolehlah pakai R sahaja. Kita kena pakai Z impedance. Okay, so tengok balik. Kita ada tak I phase? Okay, kita tak ada I phase. Okay, kita ada tak Z? Okay, so kita kena carilah kita punya impedance ni dulu. Okay, so ingat tak lagi macam mana nak tambahkan, maksudnya impedance ni dekat sini lah. So kat sini impedance, maksudnya R tambah induktor adalah kita punya impedance. So sebelum kita nak cari impedance, ingat tak lagi induktor ni kita kena tukar dalam bentuk ohm. So bila nak tukar dalam bentuk ohm, maksudnya kita kena tukar dalam bentuk XL. Okay, so XL sama dengan 2 pi FL. So kat sini lah kegunaan frekuensi ni. Okay, 2 pi 50 darab dengan 159.2 mili. Okay, cuba tekan kalkulator. Okay, so awak akan dapat nilai XL adalah 50 ohm. Okay, so kita dah dapat nilai XL, kita ada nilai R, kita cari nilai Z. Okay, so mula ni formula kita Okay, so ni tak boleh selesaikan lagi, so kita kena cari Z dulu. Z sama dengan R kuasa 2 tambah XL kuasa 2. So Z kita, R kita 50 kuasa 2 tambah 50 kuasa 2. So Z kita akan dapat, kalau masukkan dalam kalkulator, .71 ohm. Okay, so kita dah ada nilai Z ni. So kita nak dapatkan nilai I phase ni pula. Okay, so ingat kita dah ada, kita nak cari nilai I phase kat sini. Okay, macam mana kita nak cari kita punya nilai I phase? Okay, so sebelum tu, okay, kalau untuk sambungan secara star, okay, current pada line sama juga dengan current pada phase. Okay, bermaksud, okay,
voltage phase sama juga bahagi dengan Z. So, kat sini sama juga formula yang kat sini ni tadi. Okey, formula kat sini tadi. Okey, kita boleh masukkan untuk cari kita punya nilai. Okey. Kalau maksudnya kat sini I phase kita, okey, I phase sama dengan I line. Okey, so sebelum terlupa tadi, nilai I line diberi, iaitu 3 ampere. Jadi maksudnya dekat sini, okey, ni bukan. Maksudnya kat sini, I phase ni, I line sama dengan I phase. So kita tahu I line sama dengan 3 ampere. So sama juga dengan, okey, ni tadi tersilap. Saya nak ubah ni. Okey, jadi kat sini I phase sama dengan 3 ampere lah. Okey, so ni kita dah ada dan kita boleh cari kita punya V phase. Okey, so V phase tadi I phase darab Z. So I phase tadi kita dapat ni 3 ampere darab dengan Z kita mana tadi? Okey, ni Z kita. Okey, 70.71. Okey, so V phase kita adalah, kalau awak tekan kalkulator, awak akan dapat sepatutnya 212 volt. Okey. Okey, dah selesai A. Okey, seterusnya untuk B. Okey, B dia nak suruh cari line voltage. Okey, so untuk sambungan secara star, okey, ingat kalau star tadi I line sama dengan I phase. So jadi voltage dia tak samalah. Jadi maksudnya V line sama dengan punca kuasa 3 V phase. So punca kuasa 3 V phase tadi kita dah dapat 212. Okey, tekan kalkulator. Sepatutnya awak akan dapat 367 volt. Okey. Okey, dah selesai untuk exercise yang ketiga. Okey, so untuk exercise yang terakhir iaitu exercise yang keempat. Okey, kita tengok. Okey, soalan dia. Okey, dia kata 3 identical capacitor are connected in star to a 400 volt 50 Hz 3-phase supply. If the line current is, okay, dia bagi 12 ampere. Okay, dia nak awak cari capacitance of each of the capacitor. Dia nak suruh cari capacitance C. So, sambungan kat sini, okay, sebelum kita selesaikan, kita tengok, dia kata ada capacitor disambung secara star. Okay, maksudnya, awak punya sambungan tu star. Okay, tapi awak punya load tu, dia bagi kapasitor sahaja. Okay, so maksudnya okay, macam ni. So, kapasitor tidak diberi. Tapi dia tak bagi sebab dia nak awak cari C ni berapa. Okay, so apa nilai yang dia bagi dekat dalam ni? Okay, kapasitor tu dia sambung secara star ni pada 400 volt. Means, okay, V line awak sama dengan 400 volt. Okay, frekuensi 50 Hz. Okay, dia kata jika line current adalah 12 amp. So, kat sini, I line sama dengan 12 ampere. Dia nak suruh cari capacitance sama dengan berapa. Okay. Jom kita cari sama-sama berapa nilai capacitance tu. Okay, so mula-mula kita tengok balik. Okay, ingat balik. Kalau star, kita ingat current line sama juga dengan current pada phase.
Okay, so sama juga dengan sebab I-line dia dah bagi 12. Maksudnya current pada phase pun adalah 12 ampere. Okay. Lepas tu apa lagi nilai dia bagi? Okay, V-line. V-line dia bagi. So, kat sini kita boleh buat V-line sama juga dengan punca kuasa 3 V-phase. Okay, ni nilai yang kita ada lah. Kita cuba keluarkan dulu. Okay, so punca kuasa 3 darabkan dengan V-phase. Okay, ni saya dah tersilap dah. Okay, so V-line sama dengan punca kuasa 3 V-phase. Okay, V-line kita ada 400. So, maksudnya kita boleh cari V-phase lah. V-phase sama dengan V-line bahagi punca kuasa 3. 400 bahagi punca kuasa 3, awak akan dapat 231 volt. Okay. Okay. So, kat mana kita nak cari kapasitor ni? Okay. Ingat tak kat sini? Kat kapasitor ni, dia ada I phase. Okay. So, dekat sini kita boleh ukur nilai V phase. Kan? Jadi, kalau kita guna Ohm's Law. Okay. Ohm's Law. V phase sama dengan I phase darab dengan XC. Betul? Okay. Sebab kita punya load sekarang, kalau R awak darab dengan R. Kalau dia letak induktor, awak kena darab dengan XL. Kalau dia ada kapasitor campur resistor, contohnya, awak kena darab dengan Z. Maksudnya awak kena cari dululah. Sekarang ni, pada setiap cabang load ni cuma ada kapasitor sahaja. Maksudnya, awak punya load ni adalah XC lah. Okay, tak boleh darab dengan C. C nilai dia dalam C dalam Henry. Okay, jadi C dalam Farad. Okay, jadi kita kena tukar. Kalau kita nak masuk dalam Ohm's Law, kita kena darab dengan Ohm. So, sebab tu kita darab dengan XC. Okay, so kat sini kita cuba cari XC ni dulu. Sebab kita ingat dalam formula XC ada C, iaitu 1/2 pi FC. Ni C kat sini ada. So, kalau kita dapat cari XC, maksudnya kita boleh cari C. Okay, so XC bersamaan dengan VP bahagi dengan IP. So, kita ada tak VP? Okay, ada 231. Kita ada tak IP? Okay, kita tengok ada tak IP? Okay, ada 12 ampere. Okay, cuba tekan kalkulator. Berapa nilai XC kita? Okay, so sepatutnya awak akan dapat 19.25 ohm. Okay, so daripada sini, kita dah dapat nilai XC. Okay, kita dah ada XC. Kita 2 pi F pun kita ada, frekuensi kita ada. So, kita bolehlah cari C. Okay, so kita jadikan C ni sebagai perkara rumus. C sama dengan 1 bahagi 2 pi F XC. So, 1 bahagi 2 pi 50. XC kita kira 19.25. Okay, cuba tekan kalkulator. Okay, awak akan dapat nilai C adalah 165.4 microfarad. Okay. Okay, dah selesai exercise yang keempat. Okay, kita dah selesai untuk topik three phase system.
Okey, kita cuba revise balik apa yang kita belajar sebelum ni. Okey, yang penting dalam topik ni, okey, awak kena ingatlah macam mana three phase generate. Okey, so three phase ni dihasilkan bila ada 3 konduktor. Okey, yang diletakkan secara berasingan pada sudut 120 degree. Okey, so bila 3 konduktor ni bergerak, okey, ataupun kalau dia pegun tapi magnetic field yang bergerak, dia akan produce 3 fasa voltan. Okey, satu fasa akan start dengan kosong. Okey, so itu adalah fasa ataupun waveform yang kita kenal sebagai rate. Okey. Yang kedua, okey. Ataupun ni saya padam. Okey, rate. Okey, so rate dia akan starting dengan kosong. Lepas tu yellow. Yellow akan start okey lambat 120. So maksudnya jarak sini ke sini adalah 120 degree. So sini 120 degree. Okey, seterusnya dia akan selepas 240 degree, okey, akan terhasil fasa untuk biru. Okey, so maksudnya biru ni dia lagging yellow sebanyak 120, tetapi dia lagging merah sebanyak sini ke sini, dia lagging sebanyak 240 kalau dengan merah. Okey, so three phase ni, okey, dia ada 2 sambungan. Okey, 2 connection. Okey, satu star, satu lagi adalah delta. Okey, so star, ingat star. Okey, kalau delta simbol dia macam ni. So kalau star, ingat, okey, untuk three phase ni, okey, dia ada 2 jenis voltage. So kalau star, voltage line sama dengan punca kuasa 3 V phase. Manakala I line sama dengan I phase. Delta pun ada 2 jenis voltage. So dia punya persamaan dia, kalau untuk delta V line, okay, dia terbalik dengan star, V line sama dengan V phase, okay, dan I line sama dengan terbalik daripada star, punca kuasa 3 I phase. Okay, lepas tu awak kena tahu, okay, tadi kan ada 2 connection kan, so awak tahu dia ada 2 jenis voltage, okay, iaitu 2 jenis voltage dan juga current, iaitu phase dan juga line ni tadi. So ingat, phase ni voltage phase ke current phase ke, dia yang kita ukur pada coil ataupun kita punya load. Line ni, okay, yang kita ukur pada kita punya live terminal, RYB. Okay. So ini antara benda-benda penting lah ni yang kita dah belajar tadi untuk topik ni dan yang awak kena ingat dan faham. Okay, so saya harap video ni membantu awak untuk lebih memahami three phase system. Okay, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.